cepatlah lajulah sikit nak dengar Tasha ni kan. Saya cakap saya tahu, saya memang sengaja lambat-lambatkan supaya dia macam tertunggu-tunggu. Baik, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Tasha dapat bersama-sama dengan kita pada malam ini untuk berkongsikan sedikit Tasha punya pengalaman, knowledge Tasha of course, dan juga bagaimana kita boleh bawa aspirasi ini to the next level. Alright, so saya nak ucapkan tahniah juga kepada Tasha atas kejayaan Tasha dalam tempoh 2 tahun, tak sampai 3 tahun lah bersama-sama dengan keluarga Prudential. So congratulations to you. And betul ke fakta-fakta yang saya sebut tadi tu? Betul. Betul Cik Rahman. Betul Alright, Alhamdulillah. Okay, so Tasha, dekat dalam Zoom ni kita ada lebih kurang dalam 500 orang. Kalau dekat dalam Facebook Live kita ada 864 orang setakat ni. So all in kita ada about 1000 plus kan yang menunggu kita dan nak mendengar Tasha sebenarnya jadi saya akan tanyakan beberapa soalan kepada Tasha dan forum kita ni very santai lah very casual. Soalan-soalan yang saya akan tanyakan dan saya harap Tasha akan boleh jawab soalan-soalan itulah ya. Alright. So anda semua sudah bersedia? Kalau sudah bersedia sila type 1 dekat anda punya chat kan. Alright, itu dia ambil lah satu semuanya. Okey, kita mulakan soalan kita yang pertama. Okey. Baik Tasha. Sepanjang Tasha mula berkecimpung dengan Prudential lah kan, sebahagian daripada plan tadi saya katakan macam LTH salah satu daripada strateginya adalah menggunakan savings plan, iaitu aspirasi untuk approach market di luar sana. Alright. Jadi Tasha sebagai orang muda, orang baru kan. Jadi Tasha melihat masyarakat punya reception towards this plan and based on your own experience. So mungkin Tasha boleh kongsikan dengan kawan-kawan nak tahu penerimaan masyarakat tentang plan ni. Silakan Tasha. Okey. Terima kasih Cik Rahman lah. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada Cik Rahman Cik Hakim, Sadiq dan semua APM team lah kerana memberikan saya peluang untuk berkongsi lah sikit sebanyak tentang aspirasi ni lah ya. Okey, jadi berbalik pada soalan yang Cik Rahman tanyakan tadi kan, apakah penerimaan lah. Okey, so untuk penerimaan ni sebab saya memang klien base saya kebanyakannya memang buyer-buyer saya lah. Saya memang start muda lah muda, tapi tak dinafikan ada jugalah yang umurnya 30 tahun ke atas, 40 tahun ke atas pun ada juga. Cumanya yang kebanyakannya memang bayi-bayi saya lah. Sebab saya memang mula memperkenalkan aspirasi ni kepada kawan-kawan saya sendiri. Jadi penerimaan mereka apabila saya share tentang aspirasi, semuanya okey lah dengan simpanan ni, dengan simpanan aspirasi ni. Sebab diorang pun terkejut sebenarnya, ada plan insurans yang menawarkan produk simpanan. Sesuatu yang barulah. Sebab orang kalau dengar insurans ni, orang ingat medical, betul tak? Orang ingat life. Orang tak tahu sebenarnya produk insurans pun mempunyai simpanan. Jadi penerimaan so far memang okey. Cuma mungkin ada yang tak ambil tu kerana kewangan lah. So penerimaan memang semua okey lah Cik Rahman. Okey. So itu yang kalau yang muda-muda yang bayar Tasha. Kalau yang atas sikit yang 30-an yang mungkin bayar macam saya ni kan. So macam mana pula penerimaan mereka? Kalau untuk yang bayar yang golongan yang berusia sikit ni kan, untuk simpanan aspirasi. Tak apa, saya tak kecil hati, jangan risau. Untuk golongan berusia ni sebenarnya Cik Rahman pun diorang kata kalau ikutkan aspirasi ni nak katakan mahal sangat pun tak. Sebenarnya dia quite affordable lah. Kalau nak dibandingkan dengan pelaburan lain, ada lagi pelaburan yang mahal yang mungkin starting daripada 1,000. Tapi aspirasi tak. Dan aspirasi kerana dia merupakan simpanan yang konsisten, yang regular saving. Jadi kebanyakannya rakyat Malaysia yang saya ada share lah yang prospek-prospek saya memang diorang memberikan feedback yang okey lah. Baik. Suka lah sebenarnya plan aspirasi ni. Even saya sendiri. Okay, okay, baik. Alright. So kita pergi kepada kita start dululah penerimaan. So maknanya daripada Tasha punya perkongsian dengan kawan-kawan, dengan juga dengan prospek yang lain. So majoriti mempunyai penerimaan yang baik apabila diterangkan tentang plan aspirasi, savings plan yang ada di dalam produk dalam Prudential Accent Takaful ya. Okey, baik. Soalan yang seterusnya. Okey, kita pergi. Jadi pada Tasha lah Tasha orang muda kan?
baru mula ni 2 tahun 3 tahun, tak sampai 3 tahun bila Tasha nampak produk ni kan. Produk ni launch pada tahun pada hujung 2018. Maknanya masa time Tasha join PBSN tu. Okay, join jadi agent pada tahun November 2018. Masa tu dia baru saja launch. Jadi mungkin pada ketika itu Tasha pun buat study lah sikit tentang produk. Yalah, baru kan, agent baru, produk kita ada produk medical lah, ada ni lah produk hibah lah kan, apa semua. Ada pula produk aspirasi. Jadi bila Tasha study apa semua tu, pada pandangan Tasha lah kan, idea-idea yang paling berkesan yang Tasha dapat, nampak dan juga paling berkesan apabila dikongsikan dengan klien Tasha. Silakan. Okey, untuk soalan yang idea yang paling berkesan ni, sebenarnya saya taklah kata semua satu idea tu saya apply kepada semua golongan. Sebenarnya dia tengok, bergantung kepada prospek jugalah, bergantung kepada situasi kewangan diorang, bergantung kepada apa yang diorang nak lah, bergantung kepada apa yang diperlukan juga. Jadi idea ni saya yang paling mudah, saya selalunya akan bahagikan ikut golongan lah. Kalau golongan-golongan muda ni selalunya lebih kepada saving, lebih kepada dan saving ni selalunya golongan yang baru habis belajar ataupun baru start bekerja lah. Yang saya akan ketengahkan tentang saving. Dan kalau untuk hibah ni, memang saya cerita untuk semua golongan. Saya akan ketengahkan juga produk simpanan ni dalam bentuk hibah juga. Sebab sebenarnya hibah memang semua orang perlukan, tak kira lah muda ke, berusia ke, semua perlukan hibah lah. Dan retirement pula, pada saya lah golongan yang selalunya saya ketengahkan tentang retirement ni lebih kepada golongan-golongan yang tidak mempunyai KWSP, ataupun kalau ada KWSP pun saya tetap cerita, sebab sebenarnya memang KWSP yang diorang ada tu tak cukup lah. Even ikut statistik yang Prudential BSN Aspirasi punya iklan tu, yang kata 70% menghabiskan wang simpanan KWSP dan tempoh 3 tahun. Betul, memang pun kan. Jadi kalau golongan-golongan yang tidak mempunyai KWSP ataupun ada KWSP sekalipun, saya akan tekankan tentang retirement lah. Jadi dia tidaklah bergantung kepada dia tidaklah saya gunakan satu idea untuk semua golongan lah. Cik Ahmad. Baik. Jadi maknanya Tasha memang betul-betul segmenkan. Kalau let's say Tasha jumpa kawan-kawan dalam lingkungan umur yang bawah 30-an, 25, 26, 27, bawah 30-an, Tasha akan tekankan tentang kepentingan menabung. Kalau jumpa yang bekerja tetapi mungkin ada KWSP, macam contoh jumpa macam saya lah kan, jumpa macam saya 40-an ni, Tasha akan tekankan tentang retirement. Betul? Dan apa satu lagi tadi Tasha? Hibah. So dengan saya, macam orang macam saya pun akan cerita pasal hibah sekali lah, betul? Akan cerita juga hibah tu. Sebab hibah memang kita sendiri pun tahu kan, hibah memang semua orang perlukan kan. Baik. Okay. Baik. So it's not one size fit all lah kan, basically kan. Kan. Alright, baik. Soalan saya yang seterusnya. Okay. Ada orang cakap dengan saya lah Tasha, bila saya buat sharing kan, saya kongsikan kan, kita kongsikan kepada ejen-ejen. Saya pusing, saya tahun lepas saya dan juga tim saya, kita round satu Malaysia kan. Saya bermula di Kota Baru kan. Saya ingat lagi, saya bermula di Kota Baru. Masa tu kita baru habis PKP yang pertama kan, dapat jalan kan. Saya pun balik Kota Baru, balik rumah mertua saya kan, buat sharing aspirasi. Lepas tu kami round, pergi ke selatan, pergi ke utara, pergi ke central kan, pecah-pecah lah kawan-kawan, tim-tim saya ni pecah, ada buat sharing sana sini. Jadi antara feedback yang saya terima kan, ada antara orang yang masih lagi tidak mahu, orang kata tidak explore lagi aspirasi ni. Ejen lah saya tak kata customer ni, ejen dia beranggapan susah saya nak jual aspirasi ni sebab dia mahal kan. Susah nak jual aspirasi ni, dia mahal lah kan. Saya lebih selesa menggunakan plan-plan yang maybe RM100 ataupun RM50, RM70. Customer segment saya begitu. Jadi pada apa Tasha punya pandangan kan? Adakah aspirasi ni mahal atau macam mana? Okay. Betul ke sentimen itu? Ya, silakan.
Okey. Untuk saya, kalau nak dibandingkan lah ya, aspirasi ni dengan produk lain, contohnya produk warisan, anugerah kan. Warisan dia ada start daripada 100, betul tak? Betul, betul. Anugerah, anggun dia start daripada 50. Tapi Betul. aspirasi ni dia start daripada 200 ke atas. Betul. Dia agak, orang kata kalau dengar pada harga tu orang pun terkejut. Betul tak? Tetapi sebenarnya sebab aspirasi ni merupakan produk simpanan ya. Yang tu yang kita kena faham lah. Sebab kita sendiri pun kalau kita fact find sebenarnya kalau prospek ni ramai je rakyat Malaysia yang menyimpan lebih daripada 200. Ada yang sampai 500, ada yang sampai 1000 kan. Jadi saya selalu ketengahkan idea letak sedikit daripada simpanan diorang tu ke dalam aspirasi. Sebab aspirasi ni sebuah simpanan sebenarnya, produk simpanan yang menawarkan hibah. Walaupun bunyinya mahal, tapi ialah kita akan dapat balik bila kita perlukan benda tu, bila kita perlukan simpanan tu. Sebab aspirasi, sebab simpanan ni dia bukanlah expenses, bukanlah kita punya expenses, dia simpanan, sesuatu yang akan berguna untuk kita di masa hadapan nantilah. Macam tu lah. Okay, saya dapat tangkap satu power phrase dekat situ. Kalau ejen sekalian, kawan-kawan sekalian dapat tangkap power phrase yang Tasha sebut tadi tu, gunalah point tu. Simpanan bukan expenses. I think that is a very very powerful phrase lah yang mungkin kita boleh guna pakai semasa kita berkongsikan dengan potential prospect kita. Alright, okay. Baik. Jadi kalau saya tanya Tasha sendirilah, sekarang kita cuba letak Tasha di tempat klien. Okay. Apa Tasha rasa macam ni? Kita sebagai ejen ni mestilah kita nak jual kan? Kita nak jual kan, nak jual plan yang kita comfortable. Betul? Kita nak jual plan yang kita selesa. Contohnya kalau kita nak jual medical card, kita mesti kena ada medical card. Supaya kita faham, this is very important. Kita nak share tentang kepentingan hibah, kita mesti kena ada warisan plus kan? So tentang aspirasi ni pula, sebagai klien, Tasha rasa macam mana? Okay. Your pandangan. Dia punya pandangan ini soalan cepu emas saya tambah ni, tak ada soalan ni. Kita pun tak berarti soalan ni kan Cik Rahman. Okay. Untuk kalau saya sendiri sebagai klien lah. Okay, sebab saya sebenarnya bila saya start, yang ni satu experience lah ya, yang saya share. Yang apa yang saya sendiri rasakan lah. Okay, masa saya masuk bidang ni, masuk umur saya 22 tahun lah. Jadi saya betul-betul baru nak start, baru nak start merasa income saya baru nak allocate saya punya kewangan dan sebagainya lah. Dan saya secara jujurnya saya memang mencari satu produk simpanan yang regular saving. Dan saya tak adalah mencari simpanan yang high return ke, tak ada. So kalau high return ni dia bersama dengan high risk. Saya tak naklah duit saya hilang. Jadi kalau masa tu pun masa saya umur 22 belum lagi diperkenalkan aspirasi. Tapi selepas tu bila aspirasi ni launched, dan sebenarnya saya ingat lagi waktu tu Tuan Haji Firdaus ada invite lah Prudential punya team lah untuk interview dengan saya sebagai orang muda, apa yang saya cari dalam produk simpanan lah. Dan saya kata saya mencari satu produk simpanan yang dia moderate return je. Saya tak perlu pun high risk. Benda tu. Just simpanan yang moderate yang boleh boleh bantu saya untuk menyimpan. Jadi bila launch produk tu, jadi saya sendiri pun tertarik Jadi saya rasa mungkin di luar sana pun ada prospek-prospek yang macam saya juga kan, yang mencari produk simpanan macam ni. Tak semestinya kita kena cari yang high return dan sebagainya lah. Baik. Yalah, kalau saya tunjuk tadi kan, saya ada tunjuk satu slide tadi kan yang millennials kan, one every 4 dia simpan dekat saham amanah kan, tapi one every 10 dia pergi main stock kan, contohnya kan. So maknanya saya statistik itu mengiyakan apa yang Tasha sebut. Maknanya kalau kita nak go for high risk punya ni, actually numbers ataupun statistik bilangan orang yang akan go for high risk and high return ni sebenarnya very minimal kan. Sebaliknya market kita sangat besar, yang mana market kita lebih ramai pergi buat nak dapatkan medium risk ataupun yang boleh provide medium return, and aspirasi menepati ciri-ciri itu. Right? Betul? Betul, Cik Rahman. Okay, baik. So that is something yang saya rasa kita kena ingat balik tentang bagaimanakah aspirasi ini it's not high risk ataupun high return.
Alright, is a medium risk and medium return, and is also a regular saving, yang mana dia simpanan yang selamat dan boleh diguna pakai, yang boleh simpanan yang selamat untuk jangka panjang, yang boleh memberikan peace of mind kepada kita punya klien. Right, soalan saya yang seterusnya. Ini dia pasaran aspirasi Tasha. Kan, muda ke ataupun macam ni ke ataupun yang dah bersara ke, dan bagaimana Tasha, mungkin saya tambah sikit lah dekat sini, nampak ada orang bertanya kan, macam mana cara Tasha promo kan, ya, berdasarkan mengikut segmen-segmen ini. Silakan Tasha. Okay. Kalau berdasarkan pasaran aspirasi ni, memang saya go for every market lah sebenarnya. Baik. Setiap market memang saya cerita juga tentang aspirasi lah. Kepada existing client saya, kepada referral, memang saya fact find, dan kalau yang memang mencari satu simpanan ke apa, saya akan cerita tentang aspirasi. Tapi kebanyakannya memang klien-klien saya yang ambil plan aspirasi memang lebih kurang umur saya jugalah, yang muda kan. Tapi kita masih lagi perlu share tentang aspirasi, sebab ada juga pun yang yang berusia ambil plan aspirasi ni lah. Sebab saya ingat kalau kata-kata mak saya sendiri kan, Puan Olia kan, kita punya honor roll kan, dia kata everyone, every time, everywhere is an opportunity. Maksudnya kita kena try je present ataupun share tentang aspirasi. Tak kisahlah pasaran tu macam mana, sebab sebenarnya aspirasi ni sangat komprehensif lah. Dia sesuai untuk semua umur lah, semua golongan. So dalam satu hari tu berapa approach Tasha buat ni? Approach dia tak ada number yang fix pun. Tapi saya kata average approach lah. Sebab approach kita pakai macam-macam cara kan. Yalah, macam-macam cara lah. Kalau hari ni kita pakai, let's say kita cerita hari ni lah, pakai Zoom je kan. Zoom hari ni saya tak sempat banyak pun kan. So hari ni ada kejadian tadi kan. Yelah kan. Selalunya saya akan make sure untuk ada presentation tu lebih daripada 5 sehari lah. Lebih dari at least 5 ya? 5, yes. Maknanya daripada kawan-kawan, daripada referral, stranger pun ada. Kita try semua. Stranger pun ada ya? Tasha broadcast lah. Apa dia? Tasha broadcast WhatsApp ke atau macam mana? Memang kita dapatkan referral kan, kita try nak sharing sahaja kan, tentang aspirasi ke dan sebagainya, dan kita set up Zoom meeting lah. Wah, okey so maknanya dia so that is how Tasha punya aktiviti harian dalam pada untuk create sales activity ataupun appointment and approach pada klien-klien masing-masing Ramai. Right. So at least 5 that is the benchmark Yes. Tapi kalau tak dapat 5 macam mana? Kalau tak dapat 5, kena fight lagi lah sampailah habis hari tu. Okay. So satu sesi Zoom average berapa lama Tasha? Around 1 hour to 2 hours lah. Okay. Sebab kalau existing client kita boleh bercakap banyak sikit kan. Baik. Kita lebih kepada buku pendedahan lah. Kita bagi create awareness dan sebagainya lah. Baik. Alright. Okay. Tunggu. Macam-macam orang tanya soalan dekat dalam chat tu, tapi tak apa. Alright, next. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Sebelum kita nak tahu kan, saya rasa kalau orang tanya macam mana cara nak approach, macam mana cara nak ni, saya rasa semua orang ada macam-macam cara. There is no specific way macam mana cara nak approach. Tapi pada saya, sebenarnya yang paling mustahak, something yang saya rasa ejen-ejen kena belajar dengan Tasha adalah apa sebenarnya yang kita kena faham dalam aspirasi punya komponen kan. Jadi kalau kita faham kat situ betul-betul, dan kita might be able to understand ataupun might be able to have a better idea macam manakah cara approach yang kita perlu gunakan kepada market kita, sama ada referral ataupun stranger ataupun siapa saja sekalipun. Jadi mungkin Tasha boleh kongsikan tak kan komponen yang penting dalam aspirasi pada pandangan Tasha. Silakan Tasha. Jadi untuk aspirasi ni, dia sebab kita pun marketkan aspirasi sebagai saving plan kan. Jadi, dan yang penting untuk kita faham adalah aspirasi adalah sebuah plan yang long term.
Dan dia adalah merupakan satu saving yang regular lah. Macam saya katakan tadi, dia merupakan satu regular saving. Contohlah, kalau kita simpan 200 kan, setahun kita dah simpan 2,400. Tapi dalam tempoh 20 tahun, kita dah simpan sebanyak 48,000 lah. Baik. Tapi dalam simpanan aspirasi ni, kita boleh dapat 48,000 kita tu dalam dua bentuk lah, iaitu cash payout dan juga cash value. Dan sebenarnya mungkin boleh pergi jauh lagi, boleh pergi lebih lagi. Itulah sebenarnya komponen aspirasi, dia merupakan saving plan. Dia bukanlah investment, bukanlah investment macam yang kita sangkakan. Tidaklah. Sebab memang kalau menyimpan ni, saya selalu bagi tahu klien-klien saya, menyimpan ni dia kena pelbagai. Kena simpan di low risk ataupun low return punya tempat, contohnya bank, medium risk, medium return macam kita, macam tempat di aspirasi ni. Ada juga yang high risk dan high return macam pelaburan. Kita tak boleh semua di high risk, kalau tidak habislah duit kita kan. Tak boleh semua di low risk, kalau tidak kita rugi kan, kita tak mendapat pulangan apa-apa kan. Jadi kena campur kan, do not put all eggs in one basket katanya kan. Baik. So sebab itulah sebenarnya komponen aspirasi ni kita kena faham lah, dia memang merupakan satu plan saving yang long term dan regular saving okay. Dan pada masa yang sama, yang itu untuk diri kita, tapi pada masa yang sama juga plan aspirasi menawarkan hibah, sesuatu yang bermanfaat juga untuk orang lain. Okay. So saya rasa itulah rasanya Cik Rahman yang saya selalu share. So pertamanya Tasha akan sebut ianya adalah maknanya kalaulah boleh saya recap apa yang Tasha sampaikan. Komponen yang penting tu ada 3. Pertama, dia adalah long term savings plan. Okay. Kalau tadi Tasha gunakan contoh bahawa kalau simpan di low risk or low return punya seperti bank pun, dalam masa 2 tahun dapat balik duit tu kan. Okay. Kalau simpan dekat aspirasi pun sama, boleh dapat balik duit tu dalam bentuk cash payout dan juga dalam bentuk cash value, right? And in fact dia boleh dapat better than that kan. Sebab low risk dan low return, you dapat balik dia punya principal sahaja. Betul? Dekat aspirasi, you dapat balik principal dan juga additional daripada situ. Dan ianya adalah satu simpanan yang berbentuk medium risk dan juga medium return. Tapi memerlukan regular saving. Kena disiplin lah. Betul. Right? Baik. Jadi, kalau dan satu lagi, dia punya point, satu lagi ekstranya adalah plan ini juga dia ada instrumen hibah. So Tasha recapkan ketiga-tiga itu di dalam satu mukadimah untuk setkan appointment. Boleh saya katakan macam tu? Boleh dapat itu dia. Macam mana cara anda nak olah ayat tu, anda olah lah macam mana. Tapi itulah dia key komponennya. Macam mana dia start conversation untuk dapatkan appointment. Okay? Macam tu. So macam mana you nak buat, ikut you all punya cara bercakap. Tasha nyanyi lagu Cindai lain bunyinya. Rahman Mansur nyanyi lagu Cindai lain juga bunyinya. Okay? So anda nyanyi lagu Cindai ikut anda punya tempo. Tapi itulah dia 3 benda untuk mulakan conversation dengan you all punya client. Nak broadcast ke apa ke, pandai-pandai lah guna pakai. Okay? Clear? It's not investment tau. Regular savings. Okay. Thank you Tasha. I think ramai orang belajar dengan Tasha. Sebenarnya ada satu benda lagi saya akan komen last sekali. Saya rasa something yang menarik tentang Tasha ni yang saya rasa that's why orang boleh percaya dengan Tasha. Okay, next. Soalan yang seterusnya. Okay. So bila kita dah masuk dekat appointment kan. So katalah contoh Tasha dapat appointment dengan saya lah. Pakcik ni nak tahu ni macam mana nak simpan duit. Kita buat ala-ala macam role play lah ala-ala. Jadi this is the most important part. Yang saya rasa very important, yang mungkin Tasha, saya nak minta jasa baik Tasha untuk kongsikan, alright? Dan bila Tasha jumpa dengan saya sebagai seorang yang tak tahu apa-apa, yang dah tertarik tadi, simpanan yang regular, yang boleh dapat balik principal bersama dengan additional potential return and additional percentage,
medium risk dan juga medium return, maknanya peace of mind, dan juga ada instrumen hibah. Okey, saya nak tahu plan apa ni? Ya, betul. Insurans takaful boleh ada plan macam ni? Ya, betul. Kan? So, sampailah kepada Zoom appointment, kan? Jadi pastilah Tasha buat satu sampel quotation apa semua. Jadi Tasha, apa yang saya nak minta jasa baik Tasha dekat sini, bagaimanakah Tasha gunakan SI kita, sales illustration kita untuk terangkan kelebihan aspirasi kepada klien. Silakan Tasha. Selalunya untuk kita punya sales illustration ataupun kita panggil quotation lah ya. Kita punya quotation ni memang saya, sebelum saya gunakan quotation tu memang saya akan buat pendedahan dululah tentang simpanan lah. Barulah saya buka kepada sales illustration tu. Okay. Dan dalam sales illustration tu saya akan highlightkan juga pasal kita punya projected cash value. Projected cash value. Projected cash value lah. Berapa yang klien boleh expect yang dia akan terima dalam tempoh 20 tahun ke, 30 tahun ke, berapa yang dia akan terima lah. Bersama juga dengan annual cash payout lah. Dan pada masa yang sama, saya akan tunjuk kalau berlaku musibah ataupun kalau berlaku meninggal dunia kepada yang membuat caruman ni, kan, kita akan memberikan guaranteed death benefit. Dan guaranteed death benefit tu amount yang ada dalam quotation juga. Semua tu saya akan tunjuk berdasarkan quotation. So, tu je lah. Selalu 3 tu yang saya tunjuk. Sekejap, sorry Tasha. Ulang balik. Satu adalah projected. Sebelum kita tunjuk quotation, kita akan positionkan kembali tentang regular savings tadi tu. Okay. Kemudian Tasha akan tunjukkan projected cash value. Betul? Dekat summary ke dekat table? Apa dia? Projected cash value. Summary ke? Projected cash value tu dekat summary ke ataupun dekat table? Table quotation sendiri. Table quotation yang satu-satu tu lah Betul. Ikut tahun lah. Let's say assuming katalah saya ni umur 40, nak menyimpan sampai 20 tahun je lah, sampai umur 60 lah kan. So Tasha akan go through dengan saya dia punya table, each table dan berapa projected cash value dekat situ. Ada ke Tasha sebutkan tentang percentage dekat cash value tu? Tak ada. Kena tunjuk yang cash value juga. Saya just tunjukkan cash value sahaja. Kita ketengahkan. Ada ke klien tanya? Kita tak ketengahkan sebagai investment, jadi orang pun yelah tak ni sangatlah pasal pulangan tu. Baik. So kemudian yang kedua adalah guaranteed benefit ataupun seperti death benefit yang ada, betul? Right. So death benefit berapa yang dia boleh dapat, yang maknanya yang dia boleh dijadikan dalam bentuk hibah, betul? Betul, Cik Rahman. Alright. Okay. Saya tengok, saya nak clearkan dua perkara mustahak ini dalam presentation. Sorry Tasha, saya just bukan apa, saya nak bantu, saya nak facilitate. Kawan-kawan ni, diorang ni excited nak belajar kan. Nak tahu kan cara yang betul ya. So kalau kat sini saya boleh buat kesimpulan kan tentang saya boleh buat kesimpulan bahawa apa yang Tasha gunakan adalah basically apa yang ada dekat dalam quotation semata-mata kan, tanpa perlu menyebutkan tentang additional apa semua extra dan semua additional tanpa perlu menambahkan lagi apa yang tidak ada di dekat dalam quotation. Boleh saya katakan macam tu? Alright. Okay. Saya tengok ada orang tanya soalan kan tentang fund lah apalah apa semua. Sabarlah kan. Sabar, korang ni tak sabar betul lah. Relax, calm down. Kita nak belajar ni, kita kena belajar satu persatu, step by step. Saya tahulah dalam kepala tu apa nak tanya. Kita dah susun soalan tu baik-baik. Relax kan. Aduh. Okay. Baik. Dia orang excited. Alright. Baik, Tasha, soalan saya yang seterusnya. Okay. Ini dia, kan? Perlu ke kita gunakan fun fact sheet? So macam ada orang tanya, kan? Macam mana nak present MSA lah, PUA lah, IUA lah. It's very much related dengan fun fact sheet, kan? Pada saya lah, Sebab bila orang sebut tentang MSA,
orang sebut tentang PUA, orang sebut tentang IUA, orang akan associatekan dengan fund, pemilihan fund dan sebagainya. Alright? Baik. Jadi saya punya pertanyaan kepada Tasha dan mungkin kawan-kawan pun nak tahu, alright? Perlukah kita gunakan fun fact sheet dalam presentation kita untuk aspirasi? Pada pandangan Tasha lah yang Tasha biasa buat. Dan kalau kita gunakan fun fact sheet tu, apakah sebenarnya cara yang paling berhemah ataupun cara yang paling profesional untuk kita tunjukkan kepada klien kita? Silakan. Okey, Cik Ram. Okey, untuk berkenaan fun fact sheet ni, saya bergantung pada prospek juga. Kan kita boleh classify sebenarnya kita punya klien ataupun kita punya prospek ni, dia ni golongan dominan ke, influential ke, steady ke ataupun compliant. Selalunya yang compliant lah, yang golongan-golongan compliant ni lah yang nak tahu pasal fun fact sheet tu tak. Yes. Sebab kita dah assume compliance lah kan. Yes, dan fun fact sheet ni saya akan pakai kalau diorang tanyalah fun fact sheet. Dan untuk aspirasi ni saya akan tunjuk fun fact sheet yang untuk dana bond dan dana urus. Sebab aspirasi dia kan combination of dana urus dan dana bond lah. Baik. Tapi sekiranya diorang nak buat simpanan yang lebih dan sebagainya, kita boleh letak saver kan. Macam tu lah. Dan saver ni diorang boleh pilih sendiri dana yang diorang nak, dan masa tu lah saya akan tunjuk fun fact sheet untuk dana yang diorang pilih. Macam tu lah. Bila Tasha tunjukkan, maknanya Tasha akan terangkan satu persatu tentang setiap fund yang ada, yang available. Sebagai contoh, ada orang tanya tadi, MSA macam mana, PUA macam mana, IUA macam mana? Okey, inilah dia. So bila kita berjumpa dengan orang yang tadi ada 4 jenis dominan, influential, steady dan compliant. Dan kebiasaannya kalau kita sebut pasal duit ni, kita most likely kita akan berjumpa dengan orang yang compliance kebanyakan lah. I would say that. Maybe kalau dengan kawan-kawan ni dia senang sikit because bila kita positionkan dia sebagai regular savings, dia pun okay, regular savings, aku tak nak fikir apa-apa, aku letak je duit aku. And by the time kita by the time 20 tahun ke apa ke, then I can enjoy the money, whatever it is lah. But when it comes to orang yang compliance, then pada ketika itu macam mana kita nak gunakan MSA, macam mana nak explain tentang MSA, that is where fun fact sheet comes into the presentation. Betul. Bond dan juga urus punya performance, biasa Tasha pakai yang previous year ke atau macam mana? Saya since ada yang di belakang quotation tu kan, ada kita tunjuk darinya, saya pakai yang tu je. Pakai quotation je lah ya? Memang di belakang, sebab memang dah provided, very easy lah untuk kita pakai yang tu je. Tak perlu Google. So klien bila dia tengok bond dengan urus tu, dia orang apa pandangan dia orang? Dia orang kata apa? Sebab saya dah daripada awal lagi saya kata ni medium risk, medium return. Jadi orang okey. Taklah, sebab saya dah kata kalau nak something yang high return macam tu, memang kena pelaburan lah. Macam tu lah, kita dah buka awal-awal. Baik. So then kalau macam katalah, macam saya kata, okey lah Tasha, ni medium risk, medium return, bond dan urus. You tak ada ke fund yang lagi tinggi pada ni, yang boleh bagi I extra return kan kat sini? I dengar Prudential ada orang cerita pasal equity, apa benda tu? Can you tell me? So contoh saya bagi contoh kan. So then how Tasha handle? Saya ni compliance punya customer. Okay, alright. Memang ada pun yang tanya macam tu. Okay. Then how Tasha suggest kepada customer tu? Alright. Okay, kalau yang nak mencari apa yang katanya nak cari equity lah kan, yang cari pulang yang lebih tinggi, kita boleh bagi pulang, maksudnya kita boleh bagi fund yang lebih tinggi lah, equity donasi dan sebagainya melalui saver. Yang tu yang paling penting, melalui saver. Kalau dia orang nak yang lebih tinggi, tapi kita tetap kena tunjuk pada performance yang last year lah. Actual performance tu kena tunjuk lah, yang Prudential sendiri. Baik. So cadangan Tasha, kalau kita nak ceritakan dari segi percentage of fund kan, because it's all about projection kan. Bond berapa persen, urus berapa persen, equity berapa persen? Saya jarang cadangan saya jarang pasal percentage, tapi sebab quotation tu sendiri, kalau dalam quotation yang projected tu 2 to 5 kan, 2% to 5%. 2 to 5, yes, correct.
Jadi saya akan cakap macam tu lah. Tapi kalau performance, yang actual performance, ada yang sampai 4 kan, ada yang 5 kan. Dan nak urus Untuk bond dan urus, yes. Dia campur lah, 4%, 3%, 5%, dia around there lah. Yang tu yang actual performance. Ya. Baik. So kalau macam equity, medium risk lah, medium return. Kalau macam equity, Tasha, adakah Tasha pakai sampai ikut kalau fund fact sheet tu ditunjuk sampai berbelas-belas kan? Adakah Tasha, saranan Tasha lah, Tasha orang numbers kan, boleh ke kita tunjuk belas-belas ni kan? Kalau nak tunjuk terpulang pada masing-masing. Cuma pada saya letaklah condition tu kan, letaklah condition yang ini hanyalah performance. Maksudnya ada time dia turun, ada time dia naik. Taklah selalu pulangan jadi macam ni. Kalau yang nak tunjuk performance macam tu boleh je, tapi pada saya kena letak condition tu supaya orang tak cari kita semula kan, bahaya. Menjanjikan pulangan. So far bila Tasha setkan condition macam tu, klien can faham, boleh accept penerangan macam tu? Sebab kalau investment memang ada turun dan naik kan, diorang pun kena faham yang tu lah untuk tengok percentage tu. Alright. Okay, I think saya tanya soalan-soalan ni bukan soalan saya sebenarnya. Ini soalan-soalan daripada diorang ni, diorang nak tahu kan, sebab saya nak cuba alignkan balik kan, sebab from the beginning, kalau tuan-tuan dan puan-puan dengar Tasha sebut tadi, is a regular savings, is a medium risk, medium return, right? Dan juga apabila dia punya komponen yang pentingnya itu regular savings, medium risk, medium return, dan juga dia mempunyai instrumen hibah, alright? So daripada situ, jadi bila dia dah setkan condition begitu, kemudian barulah masuk kepada apa yang ada dekat dalam tu, projected CV. So kalau ada orang cakap pasal cash payout apa semua dan sebagainya, is actually sebenarnya dah ada dekat dalam tu, alright? Ada dekat dalam tu. So kita boleh terangkan satu persatu, dan juga guaranteed benefit. Tadi Tasha ada sebut guaranteed benefit tentang death dan juga tentang cash payout. Terangkan sama-sama. Dan seterusnya masukkan fund fact sheet pula apabila kita nak terangkan tentang dana bond ke, dana urus ke, dan kalau dia nak go a little bit nak jadi high risk sikit lah, ada sedikit element of high risk, dan introduce equity melalui penggunaan takaful saver. Betul ke Tasha? Betulkan saya kalau saya salah? Tepat. And of course we go along the line of compliance, medium return, set the expectation from the beginning supaya customer tidak memikirkan bahawa plan ini boleh memberikan dia bintang dan bulan. Ya? Boleh? Boleh faham ke kawan-kawan di luar sana, di dalam audience, boleh ke? Alright Alhamdulillah. Thanks. Okay, kita pergi kepada soalan saya yang seterusnya. Ini dia. Ini mesti ramai nak tahulah ni kan. Ada pelanggan kita suka membandingkan dengan instrumen simpanan yang lain kan. Definitely lah akan ada orang buat perbandingan. Baik I simpan dalam bank, baik I simpan dekat dalam ASB kan, baik saya simpan dekat dalam unit trust, lebih baik saya main stok kan. Kalau return you macam ni je apa semua, mungkin ada orang cakap lambatnya nak tunggu 20 tahun 30 tahun kan, baru I dapat rasa duit ni, I nak cepat kan. Okay, itu antara lah kan, antara soalan-soalan popular, objection yang popular kan. Jadi pada pandangan Tasha lah macam mana nak uruskan, macam mana bukan nak urus sebenarnya, macam mana nak handle kan pelanggan yang macam ni kan. I'm sure Tasha pernah jumpa kot kan macam ni, right? So mungkin Tasha boleh kongsikan pengalaman Tasha. Silakan Tasha. Okey, Cik Rahman. Okey, kalau yang suka membuat perbandingan antara instrumen-instrumen simpanan yang lain kan, katanya tabung haji kan ataupun ASB lebih baik lah, simpanan return tinggi lah macam tu lah kan, macam-macam yang bandingkan lah. Saya kalau pasal perbandingan ni, saya akan katalah selalunya kalau pulangan ni, setiap simpanan ni ada memberikan pulangan masing-masing. Memang masing-masing ada kelebihan masing-masing dan lebih kurang je pun semuanya.
lebih kurang. Tetapi kalau ada buat simpanan dekat tempat lain tu, at least allocate lah sikit dekat sini. Sebab apa? Sebab last sekali simpanan dekat sini, kalau jadi apa-apa sekalipun, waris-waris akan dapat. Macam tu. Saya akan kata macam tu. Simpanan-simpanan yang lain tu memanglah ada pulangan. Kita pun ada bagi cash payout dan sebagainya kan. Tetapi pada masa yang sama, sekiranya berlaku apa-apa sekalipun, simpanan kita tu tak adalah susah waris-waris nanti nak dapat. Saya selalu ketengahkan macam tu lah. Sebab yang tu pun kelebihan pada simpanan ni kan. Maknanya Tasha tekankan kepada bagaimanakah liquidity of that particular money ataupun savings kan. Right, liquidity. Maknanya yes, simpanlah di tabung haji, simpanlah di ASB, simpanlah di bank, simpanlah di mana-mana sekalipun. Kan? Kita tidak menghalang, tetapi apakah salah satu kelebihan menyimpan di aspirasi ni adalah kerana ianya mudah diwarisi, kerana kita ada yang instrumen hibah yang disebut dan juga annual cash payout tadi tu. Betul? Betul. Senang je, simple je. Tapi saya rasa saya tahu kenapa orang boleh ikut lenggok Tasha ni. Right? Jadi kalau dia insist juga, I nak return yang tinggi lah Tasha. Tasha akan cakap macam mana? Saya akan kata, simpanan yang aspirasi ni, dia adalah satu simpanan yang long term lah. Which is, kalau kita simpan, at the end of the day, kita akan dapat balik lah. Kan? Yang tu pun, dah namanya pun simpanan kan. At least at the end of the day, kita akan dapat balik simpanan kita. Tapi kalau nak pulangan tinggi, tak ada masalah. Boleh letak dekat saver. So kita ada choice, ada flexibility pada saver tu. Kalau nak pulangan-pulangan tu, saver tu kita boleh lah untuk pilih fund yang memberikan pulangan yang tinggi lah. Macam tu. Baik. Encik Rahman. Maknanya kita punya condition tu kena strong lah Betul. dekat sini condition kita kena strong. Jadi kita tak boleh bermain-main dengan api. Maksud saya, saya dah bermadah ni. Maksud saya kita tak boleh. Return lagi tinggi, return kita lagi tinggi kan. Dia punya fund dia power, fund kita lagi power. So kita tak boleh gunakan pendekatan begitu semasa kita buat positioning tentang aspirasi. Alright? Kita konsisten dengan kita punya plan. Is a medium risk, medium return and is a regular savings. Tetapi datang juga dengan guaranteed benefit, guaranteed cash payout, guaranteed death benefit dan juga peace of mind, insyaAllah. Okay, baik. Alright, boleh dapat belajar sesuatu daripada Tasha. Kita belajar dengan orang ACCA ni, tuan-tuan dan puan-puan, jangan main-main it's not, jangan main-main dengan numbers. Okay, next. Itu dia. Okay. Ini juga salah satu daripada kelebihan aspirasi lah, iaitu GIO lah dan juga contributor kan, apa semua. So kalau dalam kita punya training lah Tasha, kita sebut lah GIO ni bagus untuk orang yang dah sakit lah apa semua. Contributor ni pula bagus sebab kalau kena critical dan dia kalau ejen dia akan kata polisi tu jadi auto save kan, dia kata kan. So maknanya tak perlu bayar lagi lah auto saving kan, tak perlu bayar lah apa semua. Jadi Tasha kan, kalau Tasha punya pengalaman kan, yang mungkin patut kita sarankan, yang boleh kita sarankan mana satu, GIO ke, contributor ke, atau macam mana kan? Kalau untuk aspirasi ni, sebab dia macam-macam features kan, antaranya contributor pun ada. Yang ni terpulang pada klien lah kalau contributor tu dia nak ambil atau tidak lah. Tapi kalau untuk GIO ni, pada saya satu benda yang bagus sangat, sebabnya saya ada a few klien saya yang memang tak dapat nak ambil insurans kan. Dan kalau nak ambil insurans, kalau ambil warisan sekalipun, ambil anugerah ke, kena decline, dah ada sakit kan. Baik. Kadang-kadang terlampau tinggi loadingnya. Jadi disebabkan aspirasi ni, dia salah satu produk yang boleh menawarkan hibah, pada masa yang sama dia saving. Sebab itulah saya kata, kalau orang yang sakit sekalipun, saya akan bagi tahu klien-klien saya yang sakit boleh buat hibah dalam plan aspirasi, dan pada masa yang sama dia merupakan produk simpanan. Jadi orang pun menarik lah kan kat situ, sebab dia nak ambil insurans lain, dia tak boleh nak ambil dah. Jadi pada aspirasi lah untuk dia buat hibah, sebab at the end of the day benda tu tak dapat pun simpanan dia kalau dekat tempat lain, waris-waris yang lain tak dapat pun kan. Aspirasi je satu-satunya. Macam tu lah lebih kurangnya.
Ah, Itu dari sudut JIO lah Kalau dari sudut kontributor, Tasha pakai tak kontributor pakai. punya? Yang itu Baik. memang kekuatan jugalah, kekuatan pada produk kita lah, produk Progress, mana-mana produk lah kontributor ni, disebabkan kalau diorang menyimpan dekat tempat lain kan, tabung haji ke, ASB ke, apa-apalah, unit trust ke dan sebagainya kan, kalau lah berlaku musibah tu kan, kalau berlaku apa-apa yang menyebabkan diorang tak boleh nak menyimpan dah, musibah yang yang TPD ataupun CI kan, pada simpanan aspirasi jugalah satu-satunya simpanan yang akan masih lagi ada contribution, tapi bukan klien yang ni lah yang contribute, yang carum. Baik. Jangan cakap macam tu sebab dia memang satu kekuatan lah. Alright. So maknanya kalau Tasha nak bagi cadangan kepada rakan-rakan ejen, guna pakailah kedua-dua ini Kedua-duanya, yes. Saya pakai dua-dua. Tapi contributor tu very very strong lah sebenarnya. Untuk semua orang boleh pakai lah contributor, yes. Tapi ada orang cakap kat saya, alah nak pakai contributor ni kadang-kadang nak kena buat medical check up lah, macam mana, leceh lah Cik Rahman, macam mana kan? Kalau orang yang sakit lah kan kena contributor. Kalau orang kan. Yelah, dia cakap macam tu sebab klien dia sakit lah tu kan. Dia nak contributor tapi tak nak lalu medical check up kan. Jadi yelah, that is something yang yelah, setiap benefit yang datang tu dia ada dia punya terma-terma dan syaratnya lah kan. Alright. Okay. Soalan saya yang seterusnya. Okay, Tasha tahu tak tentang rider baru aspirasi? Ada dengar tak tentang rider baru aspirasi? Baru je launch, tak lama pun, baru lebih kurang dalam tak sampai 1 bulan pun lagi sebenarnya. Ya. Ada dengar tentang rider baru aspirasi? Sedikit lah ada dengar secara ni je lah, surface. Mungkin kalau saya boleh kongsikan rider baru aspirasi tu, mungkin boleh pergi dekat slide rider tu, silakan. Next. Okay. So inilah dia 3 rider baru aspirasi, iaitu crisis protector, term protector dan juga parent term, additional daripada existing rider yang sedia ada, seperti takaful sewa kit, contributors, Hajj protection dan sebagainya. Jadi kalau saya terangkan sikit kepada Tasha, saya rasa Tasha tahu crisis protector tu is to cover critical illness punya condition. Parent term adalah untuk ibu dan bapa yang menjadi partisipan atau kepada polisi anak itu, dan juga term protector iaitu additional sum cover yang boleh digunakan untuk cover death dan juga TPD kan. So, maknanya dalam erti kata lain, selain daripada tadi Tasha ada sebut regular savings dan juga ada benefit seperti death benefit apa semua, dan kali ini kita enhancekan pula dengan additional protection dari segi dalam bentuk tiga rider itu. Jadi nak tanya jugalah pandangan Tasha kan, sebagai orang yang aktif dalam aspirasi. So kalau Tasha tengok tiga rider ni membantu ke rasanya Tasha untuk your future appointment? Sangat membantu sebenarnya. So saya ada ketengahkan pasal hibah kan. Baik. Jadi if diorang nak higher amount of hibah, diorang boleh pilih rider ni without taking up a new policy lah. Diorang boleh terus letak dalam rider yang sama, dalam plan yang sama lah, dalam rider sahaja kan. Yang tu dan kalau untuk parent term, kita akan bagi lump sum payment. Betul. Lump sum payment kepada kita akan masukkan dekat dalam IUA untuk plan itu. Ya. Yang itu pun very good, di mana pada saya tak ada pun saving yang macam tu lagi setakat ni. Memang tak ada. So untuk yang ni sangat bagus, sebabnya kalau berlaku apa-apa kepada parent tu, at least simpanan anak dia tu, kalau dia letak parent contributor, benda tu akan teruskan lah kan. Tapi untuk parent, benda tu akan bertambah lagi melalui ni lah parent punya sum assured tu. So it's a very good platform lah kalau lah kita fikir berlaku apa-apa kepada kita, macam mana dengan simpanan anak kita kan.
Ya. Anak nak sambung belajar contohnya, macam mana dengan simpanan dia? At least kalau berlaku TPD ataupun meninggal dunia, simpanan tu kemungkinan dijamin melalui death benefit tu. Death benefit is a guaranteed feature. Ya. Maksudnya kalau berlaku meninggal dunia, masih lagi terjamin education anak dia tu. Pada saya yang tu very strong, parental tu. So yang itulah rasanya my 2 cents. Cik Ramai. Jadi dari segi konsepnya Tasha, mungkin boleh tutup slide ni. Orang dekat Facebook dia marah nak tengok muka Tasha. Okey. Okey. Alright. Okay. So maknanya kalau kita boleh summarize kan apa yang Tasha sebut tadi tu, tiga rider yang baru tu, maknanya kita enhance kan dari sudut protection. That is something yang boleh add value lagi bagaimana cara penceritaan kita kepada prospek tentang bagaimana aspirasi ni boleh melengkapkan lagi the whole financial package untuk setiap orang yang nak ada regular savings. Betul. Saya harap benda ni boleh dijadikan sebagai satu lagi additional point untuk Tasha dan juga rakan-rakan di LTH, juga rakan-rakan di luar sana, untuk semarakkan lagi aspirasi kepada masyarakat di luar sana. Alright. Okay. Saya nak pick up beberapa soalan lah Tasha kan. Kita dah hampir 1 jam dah dengan Tasha ni. Okay. Sekejap je rasa 1 jam je dengan Tasha. Saya nak pick up beberapa soalan dalam chat box. Saya akan ambil daripada Q&A saja Alright. Saya tengok soalan. Saya ambil soalan yang ni lah Saya tak ambil semua soalan lah Macam mana minima berapa dalam soalan ni Allah Akbar. Ni soalan ni menarik. Saya rasa best soalan ni. Soalan daripada Mia Marina Ismail. Nama kan. Okey. Puan Mia Marina Ismail. Okey. Terpadam lah soalan tadi. Oi, mana soalan tadi? Dia dekat answered. Answered, tengok dekat answered. Okey. Ni soalan ni sangat kena dengan kita punya situasi. Macam mana Tasha boleh jual aspirasi time COVID? Okey, silakan. Macam mana saya jual aspirasi time COVID? Maksudnya dari segi macam mana sebab saya memang macam biasa je, saya just buat penerangan dari awal sampai habis melalui Zoom meeting. Tapi kalau klien yang tak free ke ataupun memang ada kekangan untuk apa dia punya line ada problem lah dan sebagainya, memang melalui phone call lah. Kita call lah klien. Saya rasa mungkin soalan dia tu lebih kepada saya rasa soalan itu mungkin lebih kepada zaman time COVID ni, ada ke orang nak ambil plan saving ni? Macam tu. Okey. Sebenarnya ada. Tapi kita kena main large number lah. Benda ni kan large number. Maksudnya ada orang yang affected by COVID, ada orang yang tak affected by COVID. Ada orang yang sebenarnya dia punya income lebih meningkat-ningkat kan. Time COVID contohnya online business. Jadi macam tu lah, kita try semua. Yang mana kita kena try lah, yang mana yang rasanya sesuai. Sebab memang kalau orang yang gaji kena cut ke apa ke, tak sesuai lah kan. Kita nak cerita benda-benda ni nanti makin serabut. Betul. Suruh buat saving lagi, orang nak cut cost kan. Jadi kena try semua. Ada prospek yang dia punya financial tak affected pun waktu COVID. Macam tu lah. Kebanyakan dari segi numbers jugalah, presentation dan juga new names lah. So itu yang tadi tu 5 kurang-kurang 5 presentation tu kan. So Tasha punya phone call satu hari berapa Tasha? Phone call. Sebab kalau presentation tu banyak, phone call saya kurang jadinya Tapi make sure dalam 30 ke 50 lah satu hari. 30 ke 50? 30 lah selalunya. 30 lah selalunya without fail kan. It's a law of a large numbers rakan-rakan sekalian. Okey, saya ambil satu lagi soalan dekat sini. Okey. Ini menarik juga soalan ni. Okey. Ni menarik juga soalan ni. Okey. How to respond daripada EMP Faizul Izzat. Tadi tu saya tanya dalam satu soalan saya tu orang compare dengan instrumen yang lain.
Ini dia soalan ni menarik juga saya tanya. Pelik juga soalan ni saya rasa nak tanya. How to respond if the prospect compare between 2 or 3 different insurance company or takaful operators? Okay. Okay. Kalau ada klien yang memang ada insurance company yang lain menjual produk saving juga kan, macam Manulife Sun Life, ada juga yang menawarkan produk saving macam kita lah. Lebih kurang macam tu. Tapi yang itulah yang kita kena ketengahkan pasal Prudential. Number one insurance company, number one takaful di Malaysia ni. Kita kena position. Di samping kita position pasal company, kita position kita juga as agent. Yang kita ni full time, kita ni committed dalam doing business ni, apa achievement kita dan sebagainya. Bukan setakat produk kan. Produk adalah salah satu sebab juga kenapa orang ambil dengan kita. Tapi kadang-kadang kita kena ketengahkan juga branding tu. Yes, branding pun kena ketengahkan jugalah. Takkanlah dia nak ambil dengan company yang nombor 2, nombor 3, kenapa tak ambil dengan company yang nombor 1? Padahal semua ada saving plan. Baik. Jadi sebenarnya kalau kita tengok dalam plan, kalau dalam takaful industri, kita ada AIA, kita juga ada FWD, kita juga ada Hong Leong kan, beberapa company yang memang ada savings plan juga. Alright, so probably dalam masa yang akan datang nanti, kalau ada masa dan ketika, mungkin saya akan kongsikan dengan ejen semua how PRUBSN Aspirasi ada competitive edge against your competitor. Bukan malam ni, nanti. Alright, kita ada dah point-point tu. Alright, okay, so maknanya kalau kita ambil point yang Tasha cakap tadi tu, number 1 kan, diri Tasha sendiri kan, how you position yourself. Tasha, dia orang tahu tak yang Tasha ni ada ACCA? Selalunya saya akan masuk introduction lah, saya akan bagi tahu lah sedikit pasal background saya. Dia orang tahu tak Tasha MDRT? Pun saya ada bagi tahu lah bila introduction. Dia orang tanya tak MDRT tu apa? Ada tanya. Ada yang tanya. Ada, saya akan explain lah MDRT ni 2% in Malaysia, in worldwide lah kan. Okay. So saya akan explain. Bila dia orang dengar Tasha cakap macam tu, Tasha apa dia orang macam, adakah dia orang macam wow kan, ke atau macam betul ke adik ni kan? kita punya ni kan, apa recognition kan. Cuma saya akan ketengahkan lah yang saya memang serius dengan klien-klien saya memang serius, committed. Saya memang fully committed with my clients, with my business lah. So insyaAllah saya akan jalankan saya punya business ni pun dengan sebaiknya. But I think that is the important part lah, maybe sebab nanti akan ada, maybe ada orang cakap saya belum MDRT lagi, macam mana saya nak cakap saya MDRT. But that is the part yang saya rasa kita semua boleh belajar daripada Tasha, to cakap kepada klien how committed are we in this business, and dan kita betul-betul nak bagi full commitment, kita betul-betul nak bantu klien kita, yang convincekan klien kita bahawa kita betul-betul serious in this business, dan insyaAllah everything will just go through well. Dan daripada awal tadi cara kita position sampailah kepada cara presentation, dan mudah-mudahan sampailah kita closing. Okay, last soalan yang terakhir saya ambil satu je lagi kan. Soalan ni menarik jugalah saya tanya. Adakah Cik Tasha daripada Cik Muhammad Zairul Rushdi, adakah Cik Tasha memainkan elemen emosi atau touching moment dekat prospek apabila gunakan presentation aspirasi? Sebab selalunya touching moment ni orang pakai dekat Warisan Plus ataupun Anugerah Plus. So aspirasi ni ada tak emotional attachment dekat situ? Silakan Tasha. Okay. Masih lagi konsep yang sama, masih lagi hibah pun saya ketengahkan, emotional aspek kan dalam presentation, saya masih lagi masukkan. Sebab memang saya akan ketengahkan, kalaulah kita tinggalkan hibah sekurang-kurangnya walaupun 15,000 dan termasuk dengan simpanan kita pun akan menjadi hibah jugalah kan. Ya, betul. Jadi sebab dah, kalau contohnya prospek tu memang mencari satu platform simpanan, at least carilah simpanan yang boleh diwariskan ataupun dihibahkan kepada orang lain. Sebab at the end of the day, kalaulah kita tak ada langsung hibah ni,
kan. Walaupun setakat RM15,000 ataupun walaupun simpanan kita ni bukan dalam bentuk hibah, kalau dah berlaku apa-apa kepada kita, macam mana waris kita nanti nak survive, Mandi? Macam mana waris kita nak teruskan kita punya hutang ke, komitmen kita dan sebagainya. Memanglah amount ni tak banyak, tapi kalau nak banyak kita boleh, let's say kalau level term ni ada, kita boleh attach kan. Kalau tidak, boleh ambil warisan plus sekali, ataupun boleh ambil anugerah plus sekali dalam plan ni. Tapi saya tetap akan, benda yang sama juga, saya tetap akan attach jugalah emotional tu supaya untuk create awareness dalam klien. Yes, masih lagi. Baik. Kalau saya tengok Tasha ni, you are very focused lah kan. Maknanya apa yang you sampaikan tu ada continuationnya. Bila cerita pasal hibah, you terus sambung. Boleh tambah lagi. Nak lagi tinggi lagi, boleh masuk kat warisan plus. Boleh masuk lagi dekat anugerah plus. Which is you very focused. You tak close, you tak close aspirasi. You close the needs. Kan? Dan dipanjangkan. Baik. Saya nak beritahu rahsia tadi tu kepada kawan-kawan sekalian lah yang saya nampak lah. Saya rasa Tasha ni, cara Tasha present, cara Tasha bercakap is very convincing. Laju je, straight je, satu, tersusun saja ayatnya. Kalau saya jadi klien pun saya akan rasa macam, wah, budak muda macam ni, boleh cakap macam ni, boleh present facts macam ni, dan boleh bercakap tentang how good the plan yang ada dekat Prudential. Kan? Ada yang tanya berapa muda tu, ya Allah, cik ni masuk pukul berapa? Awal-awal tadi saya dah cakap cik, kan? 24 cik, kan? Lain kali masuk awal cik, jangan masuk lambat-lambat. Okay, right, okay, so that is the part yang saya rasa, yang saya nampak kelebihan Tasha, kan? Tentang bagaimana Tasha menguruskan the way you bercakap, cara Tasha create that kind of a conversation. Jadi saya nak ambil kesempatan dekat sini untuk mendoakan kejayaan Tasha. Last, Tasha, sedikit nasihat dan juga advice kepada rakan-rakan. Sorry Tasha, ada orang tanya, kes Tasha kes banyak kes besar-besar ke? Kes besar-besar? Saya punya average aspirasi ni banyak kes besar-besar ke? Banyak big case ke? Campur sebenarnya, tapi average case saya yang 200-300 tu lah. 200 dan 300 sahaja tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat dalam TBM 60 yang kita buat dalam 2 minggu yang lepas, saya sebut speaker yang kita nak bawa adalah orang yang boleh share kes-kes yang 200-300. Of course eventually akan jumpa lah kan kes yang besar-besar, betul tak kan? But mostly adalah kes yang dalam kategori 200 dan 300. Betul? Betul. Alright. Pun boleh MDRT Tasha Alhamdulillah lah tahun lepas tu. Alhamdulillah. Alright. Keseluruhan berapa banyak Tasha aspirasi dalam kepala Tasha lah? Tadi saya cuba juga tengok Pro Info Plus tapi tak keluar pula kan. Saya cuba juga nak tengok berapa total kes aspirasi. Cuma saya ingat saya punya last year punya sale 80% aspirasi. 80% aspirasi. Itu dia kan. Alright. Okay, baik. Alhamdulillah. So nasihat Tasha kepada rakan-rakan Prudential BSN Takaful tentang aspirasi. Silakan. Okay, untuk semua warga Prudential BSN Takaful kan, kita dalam bidang ni, pada saya memang kita punya bidang ni untuk create awareness dalam kalangan rakyat Malaysia untuk menyimpan dan juga untuk hibah pada masa yang sama lah. Jadi memanglah kita ni kalau nak kata tentang pulangan dan sebagainya tu, yalah kita main di safe part lah, kita lebih kepada simpanan tetapi pada masa yang sama ada prospek-prospek yang nak cari simpanan macam ni. Dan kita lah pemburu prospek-prospek tersebut. Kita kena cari orang-orang yang macam ni, orang-orang yang nak buat simpanan di tempat-tempat yang safe. Pada masa yang sama kita kena create juga awareness pada orang-orang bahawasanya simpanan ni kena ada juga simpanan yang medium risk ni. Tak semestinya nak kena simpan dekat high risk, tak. Sebab benda tu menjerat diri kita juga lah sekali kan. Kalau kita ni tak monitor yang high risk punya investment ni, betul juga. Pada masa sebab tu kena campur lah sebenarnya platform menyimpan ni. So itulah tugas kita sebenarnya. Tugas kita adalah untuk create awareness dengan membuat banyak aktiviti itulah sebab sedikit. Cik Rahman. Baik. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Tasha sebab sudi bersama-sama dengan kita pada malam ini kan, dan dapat berkongsi dengan rakan-rakan. Kita tengok lebih kurang hampir 2,000 orang Tasha
keseluruhan yang bersama-sama dengan kita pada malam ini. Thank you so much. Thank you for your time. Terima kasih atas tips yang Tasha kongsikan. Saya rasa banyak benda yang kita boleh belajar dengan orang muda seperti Siti Natasha, dan bagaimana kita boleh perkemaskan tuan-tuan dan perempuan, bagaimana cara kita nak positionkan aspirasi. Alright? Tuan-tuan dan perempuan, untuk makluman semua, Tasha ni tadi ditimpa musibah, ya. Dia terlibat dengan satu kemalangan, ya. Dan hampir-hampir terbatal sebenarnya program kita pada malam ini. Okey. Alhamdulillah Tasha sihat, tak ada apa-apa yang berlaku, dan Tasha sempat lagi berkongsikan pengalaman beliau dan juga knowledge beliau dengan kita malam ini, walaupun dia masih lagi orang kata trauma tu, kemalangan tadi tu, accident, right? Accident kereta tau, bukan main-main, accident kereta, terbabas, hampir-hampir terbatal tadi. Sampai pukul 5 tadi barulah kita dapatkan confirmation bahawa Tasha kata dia boleh teruskan program pada malam ini. So that's why tuan-tuan dan perempuan, saya rasa sangat-sangat terhutang budi, sangat-sangat berbesar hati, sangat-sangat terharu kerana Tasha sanggup, walaupun terkejut lagi dengan kejadian tadi, masih lagi sudi untuk berkongsi dengan kawan-kawan semua. Dan teman-teman ramai kawan-kawan doakan semoga Tasha dan rakan-rakan dilindungi Allah, tak ada apa-apa berlaku, dan insyaAllah dengan berkat ilmu yang Tasha kongsikan kepada kawan-kawan, kawan-kawan dapat ilmu, kawan-kawan dapat naikkan sales, Tasha pun esok MDRT insyaAllah. Tahun ni kita COT Tasha, InsyaAllah, doakan. Okey, baik-baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi kepada Natasha atas perkongsian beliau. Saya nak tambah sedikit tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dan kalau boleh kita nak recap sikit dekat sini, apa yang Tasha kongsikan tadi, bahawa sebenarnya ada pelbagai cara yang paling selamat sekali adalah menggunakan kekuatan aspirasi itu sendiri sebagai medium risk dan juga medium return, dan juga kemudian ianya datang juga dengan guaranteed benefit. Tuan-tuan dan perempuan tahu guaranteed cash payout, guaranteed death benefit, semuanya tahu. Okay? Dan gunakan sahaja fakta yang ada dekat situ. Yes, kita tahu macam mana nak gunakan saver, kita tahu macam mana nak gunakan fund-fund yang ada dekat dalam aspirasi. Itulah komponen-komponen yang kita kena faham dan kita kena mahir. Jangan sebarangan letak return yang bukan-bukan sehingga kita mempositionkan aspirasi ini sebagai high risk ataupun high return punya investment. No, yeah. It's a regular savings. Letak duit seperti Tasha katakan tadi tu, savings bukanlah expenses. Yeah. Very good. Dan tadi Tasha ada bagi poin-poin siapa market yang dia target. Kalau tuan-tuan dapat tangkap, tangkaplah. Saya dapat tangkap siapa orang yang dia target. Sebab dia kata, orang kata susah kan nak jual aspirasi pada musim COVID, tapi Tasha dia ada sebut something tadi. Siapakah dia punya market? Saya tak nak beritahu siapa. Kalau tuan-tuan boleh tangkaplah. Alright, next. Okay, tuan-tuan, next slide. Lagi. Alright, kita tahu kan yang 3 new rider tadi, dan kita tahu kan 60% of millennials prepared for retirement. Next. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah source daripada iMoney Learning Center. Are young Malaysians in control of their finances? 78% daripada anak-anak muda, survey ini dibuat daripada lebih kurang 1,500 anak-anak muda, millennials, yang mengatakan 78% have been saving part of their income. 48% kata dia do not save part of their income. Tetapi if someone help customize a saving strategy for their personal goal, it would encourage them to save more. Tengok, ramai anak-anak muda dia nak simpan tapi dia perlukan guidance. 81% mengatakan bahawa penting untuk ada protection dalam simpanan mereka. Jadi kita tadi Tasha sebut plan aspirasi datang sekali dengan guaranteed features seperti death benefit, hibah, legacy plan. So kita tekankan dekat situ juga sebagai satu lagi kelebihan aspirasi. 56% kata dia tak simpan duit, tapi kalau dia mampu, dia akan if they are unable to meet the saving within the
on what they can only spend do not say part of their income, say that they spend what they have on what they can afford if they are unable to meet their saving goal within the desired time frame. 44% say they will improve their financial planning skill. See, siapa yang ada financial planning skills? Tuan-tuan dan perempuan lah. Terangkan kepada mereka kan bagaimana anda boleh menyimpan dengan aspirasi. Okay. Kemudian 55% who save part of their income say that rewards at saving milestone. Maknanya dalam menyimpan tu ada reward. Dekat aspirasi apa reward yang ada tuan-tuan dan perempuan? Annual cash payout. Terangkan kepada mereka bagaimana menyimpan dengan aspirasi datangnya dengan reward. Okay. 57% say their top financial goal is for the next 5 to 10 years is to clear all their debts and to buy a house. Hutang, penyelesaian hutang. Dan majority 74% yang dah ada saving, ada dekat bank, current account, saving account dan lebih kurang 49% simpan dekat mutual fund. Jadi inilah dia market-market yang kita nak terokai, yang kita nak sampaikan ya tuan-tuan dan perempuan. Dan tadi bila kita sebut yang point ni 81% say that PIDM protection is important to them. Saya nak tunjukkan satu slide last sebelum kita tutup sesi kita pada malam ini. Next. Last sekali. Slide last sekali. Okay, tuan-tuan dan perempuan, bagaimana aspirasi dengan rider yang terbaru boleh melengkapkan financial needs setiap orang yang kita nak approach. Okay, katalah yang pertama ni package ni RM225 sebulan, dia ada benefit 15,000 death benefit. Okay, dan dia simpan selama 20 tahun. Okay, 30 dan pada ketika umur dia 60 dia akan enjoy retirement money 101,000 dengan projection dekat 5% IUA dan juga yang tadi tu bond dan urus yang Tasha kata tadi tu lebih kurang dalam 3% and 4%. Okay, simpan 54,000 dapat balik 101,000. Tetapi datangnya term protector tuan-tuan dan perempuan, apabila datangnya term protector, dia simpan RM337 sebulan. Tadi Tasha sebut hibah. Jumlah yang boleh dihibahkan akan jam kepada 265,000 dan dia menyimpan dalam tempoh yang sama. Andai kata berlaku apa-apa dalam tempoh simpanan, 265,000 ini boleh dihibahkan ataupun jadi living benefit dalam bentuk TPD. Kalau dia TPD, dapat 250,000 kepada dia. Kalau jadi apa-apa. Kalau tak jadi apa-apa, dia pencen nanti, dia retire, dia still dapat hampir separuh daripada total sum cover. Dapat juga pencen. Kalau jadi apa-apa masa tangan simpanan itu, dapat hibah. Sekarang hibah dah tak ada, pencen sihat walafiat, dapat pula second EPF 111,000. Ni saya pakai 5% sahaja. Kalau dia simpan RM350 sebulan, dia dapat 15,000, 250,000 dan juga contributor tuan-tuan dan perempuan. Sama juga kalau jadi apa-apa kena critical illness, simpanan berjalan. Kalau meninggal, hibah ditinggalkan. Kalau TPD, boleh gunakan duit itu untuk living benefit. Kalau tak jadi apa-apa, pencen nanti dapat juga sehampir separuh daripada sum cover yang dia ada pada ketika dia polisi ini berjalan. Dan last but not least, complete package RM500 sebulan, siap dengan takaful sewa, boleh dapat hampir 50% daripada total sum cover. Jadi tuan-tuan dan perempuan sekalian, sebagai klien mungkin dia akan nampak, wah, kalau jadi apa-apa boleh dihibahkan. Kalau tak jadi apa-apa, aku dapat balik duit akulah, siap lagi, ekstra lagi, boleh pakai duit pencen. Jadi inilah kelebihan satu rider yang ada setakat ini, malam ini saya kongsikan, term protector. Tuan-tuan dan perempuan boleh bermain-main dengan quotation nanti selepas ini dan bolehlah kongsikan, ambil poin daripada apa yang Siti Natasha terangkan tadi dan garapkan dalam skrip anda dan sebar-sebarkan kepada masyarakat di luar sana how perubahan aspirasi next level boleh memberikan peace of mind, financial protection
dan juga regular savings dalam bentuk medium risk, medium return kepada semua. Dengan itu, saya ucapkan all the best kepada semua. Jom kita gegarkan aspirasi. Kita ada save and earn with aspirasi, dan kemudian kita pasti akan jadikan aspirasi letup lagi sekali. Jom kita sama-sama ikut Siti Natasha jadi MDRT dengan aspirasi. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you at the top.